Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia Dr. Zamri, nama saya Muhammad Hatta bin Osman, merupakan calon ijazah Dr. Falsafah Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling P103857. InsyaAllah saya akan membentangkan pemahaman saya berkenaan dengan paradigma dalam kajian. Okey, apa yang saya dapat faham tentang keempat-empat paradigma tersebut. Yang pertama berkenaan dengan positivism. Positivism bermaksud ataupun apa yang saya faham, itulah dia positivism. Apa yang saya faham, apa yang sesuai, apa yang saya boleh lakukan mengikut dalam peraturan yang ditetapkan. Okey, contoh macam burung kalau terbang, dia masih lagi dalam had limit ketinggian yang sepatutnya dia boleh terbang. Macam tu juga dengan manusia, maknanya manusia membuat suatu perkara dalam had limit mengikut apa yang telah ditetapkan dalam agama ataupun apa yang telah ditetapkan dalam budaya ataupun apa yang telah ditetapkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu berkaitan dengan positivism. Maknanya positivism ni juga dia berkaitan memberi fokus kepada perkara-perkara yang biasa dilakukan seharian, dan juga daripada aspek penyelidikannya, positivism ni metodologinya ke arah kuantitatif, di mana dia perlulah berfakta dan juga bernombor melalui soal selidik, pelaksanaan eksperimen, dan juga ujian-ujian yang dilaksanakan. Dan positivism ni dia penyelidikan pendekatannya dipanggil sebagai didaktif. Maknanya didaktif ni pembelajaran secara umum kepada spesifik. Maknanya daripada umum kepada spesifik dan memahami peraturan dan hukum dengan tepat. Contohnya doktor sendiri, contoh didaktif ni, doktor sendiri ajar bagaimana kami pelajar-pelajar nak faham dan nak mengetahui tentang kaedah kualitatif. Jadi doktor bagi spek dia begini. Jadi kami sebagai pelajar follow spek yang doktor berikan. Maknanya pengajaran dan pembelajaran yang doktor berikan. Jadi dekat situ yang dikatakan pelajar melakukan apa yang diajar sahaja. Maknanya kalau dalam konteks penyelidikan, pengkaji mengkaji apa yang dia faham dan apa yang dia sesuai mengikut keperluan kajian tersebut. Itu pemahaman saya berkenaan dengan positivism. Perkara yang kedua berkenaan dengan interpretivism. Itu bagaimana kita nak berkelakuan seperti ataupun bagaimana kita nak memahami berkelakuan dan nak mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Itu interpretivism. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana manusia atau kita nak memahami cara berfikir, kita nak berhadapan dengan situasi tersebut ataupun kita nak berurusan dengan apa-apa perkara. Itu interpretivism. Dalam konteks kaunseling, saya merupakan pelajar kaunseling. Saya boleh katakan interpretivism ni lebih kurang seperti empati. Dia bukan simpati tapi empati. Empati ni bermaksud kita meletakkan diri kita dalam dunia orang tu. Jadi sewaktu penyelidikan dijalankan,
kita dapat menyelami dan memahami perasaan, kita dapat menyelami dan memahami tingkah laku dan malah pemikiran orang yang kita membuat kajian. Dan positivism ni, metodologi yang sesuainya adalah kualitatif, di mana kualitatif ni dia melalui temu bual. Melalui temu bual maknanya kita nak mendapatkan maklumat ataupun data dengan secara mendalam untuk kita ketahui apa sebenarnya yang kita nak dapatkan daripada responden atau klien, dengan memahami view daripada klien tersebut. Selain itu juga kita membuat pembacaan juga melalui analisis kandungan contohnya ataupun analisis data, supaya kita dapat memahami apa fenomena yang berlaku. Dan seterusnya juga kita boleh contoh membuat pemerhatian ke atas tingkah laku ataupun ke atas perkara yang kita nak kaji. Dan sekiranya kita buat pemerhatian, kita membuat temu bual, kita membuat analisis kandungan dengan cara untuk kita memahami orang lain, kita akan dapat meneroka, kita akan dapat penemuan yang lebih bermakna hasil daripada penerokaan tersebut. Dan interpretivism ni pula, pendidikan pendekatannya adalah secara induktif, di mana induktif ni kita memerhati ataupun kita interpret apa yang berlaku, apa yang kita dapat. Contohnya, kita ada responden yang menjadi mangsa banjir. Jadi kita membuat penerokaan melalui temu bual bagaimana dia menghadapi situasi banjir tersebut. Jadi interpretivism ni dia lebih banyak mendengar tentang perasaan, tentang pemikiran dan juga tingkah laku responden, dan kaedah kualitatif dapat dilaksanakan lah. Okey. Seterusnya saya nak bentangkan juga tentang pragmatism. Pragmatism. Okey. Pragmatism ni dia tentang kaedah bagaimana kita berfikir untuk kita mendapatkan penyelesaian. Dan kaedah pragmatism ni juga sesuai lah kot untuk di peringkat PhD ni lah pandangan saya lah. Maksudnya bagaimana kita nak mengubah suatu keadaan terhadap suatu isu ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat ataupun dunia. Jadi dia menggunakan kaedah mixed method, maknanya boleh kuantitatif dan boleh kualitatif, juga boleh juga sesuai dengan kajian tindakan, ataupun yang saya buat sekarang iaitu DDR, iaitu Design and Development Research, di mana kajian saya dari peringkat PhD ni saya membina satu modul. Jadi saya membina satu modul untuk golongan suami isteri yang ada masalah dalam perkahwinan, terutamanya daripada aspek komunikasi dan pengurusan konflik. Jadi saya membina modul untuk mengurangkan kes-kes penceraian. Jadi itu yang dimaksudkan kita cuba untuk mengubah suatu keadaan sama ada kepada keadaan tiada ataupun kurang pada suatu kes yang dihadapi. Jadi itu kaitan contoh dengan apa yang saya buat sekarang lah dalam PhD saya. Dan yang terakhir adalah critical theory. Critical theory ni dia bagaimana kita nak memahami pandangan dan bagaimana kita nak berusaha untuk mengubah. Critical theory dia lebih macam pragmatism, cuma dia lebih critical. Maknanya critical thinking, critical daripada aspek pelaksanaannya juga, dan dia lebih kepada melihat intervention, iaitu rawatan untuk kita membaiki sesuatu perkara ataupun pembelajaran yang dihadapi melalui kajian yang kita laksanakan. Contohnya adalah seperti analisis kepada sejarah, seterusnya boleh juga kepada participatory penyelidikan, research,
Dan apa yang saya faham juga berkenaan dengan critical theory ni, dia lebih mendalam berbanding pragmatism, di mana kita perlu memikirkan apakah uh, rawatan ataupun pelaksanaan yang sesuai ke atas um, pandangan ataupun ke atas isu yang kita kaji, dan berusaha bagaimana kita nak membantu untuk mengubah perkara tersebut. Okey Dr. Zamri, insyaAllah saya harap nota saya ni, pembentangan saya ni memenuhi apa yang Doktor inginkan. Sekian, dengan itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.